salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalil haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazabitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'illah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di awal masyarakat insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya setelah beberapa purnama habis lalu. Betul? Hanya lebih pada 3 bulan, 4 bulan. Masih lagi panjang umur kita, masih lagi hidup lagi. Ada yang pergi-pergi, ada yang masih hidup. Kita teruskan hidup. Allahu Akbar. Begitulah kehendak Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita beringat-ingat, mudah-mudahan kita berpada-pada dengan SOP baru sekarang ni. Betul? Hanya selama ni mungkin kita lalai dengan SOP yang Allah bagi. Tiba-tiba sayangnya Allah Ta'ala tu kepada kita, dibagi terus SOP yang baru. Betul? Tapi berpandukan masih lagi dengan Al-Quran. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Syukur kita masih lagi berpuang, masih lagi teruskan hidup kita. InsyaAllah pagi ini saya nak sentuh sedikit bab tajuk nombor 4 dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 43, bab kedahsyatan hari kiamat. Kalau kitab baru 43, kitab lama kena cari bab nombor 4 insya-Allah. Kedahsyatan hari kiamat. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inda salasi mawadi'a fala indal mizan imma an yakhiffa wa imma an yaskula wa inda tatayuris suhufi imma an yu'ta kitabahu biyaminih wa imma an yu'ta bishimalihi wa hina yakhruju unukun minan nar fayantawi alaihim wa yaqulu wakiltu bisalasi wakiltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin anidin wa bikulli man la yu'minu biyaumil hisab fayantawi hatta yarmiya bihim fi ghamarati jahannam wali jahannam jasrun adakku minas sya'ari wa ahaddu minal
syaifi alaihi kalalibun wa hasakun wan nas yamurruna alaihi kal barqil khatifi wa kal rihi asifi fanajin musallamun wa makhdusun musallamun wa maqbubun fin nari ala wajhi. Rasulullah SAW bersabda, adapun di 3 tempat yakni masa, maka tidak ingat. Pertama, ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat. Kedua, ketika menerima lembaran catatan amal suhuf sehingga ia diterima sama ada dari kanan atau dari kiri. Ketiga, ketika keluar dari neraka, ular naga lalu mengepung mereka dan berkata, aku diserah 3 macam. Orang mempersekutukan Allah dengan lain Tuhan, dan orang yang kejam, penentang, zalim, dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat, yakni hari hisab. Maka diringkuskan semua orang-orang yang tersebut itu, lalu dilemparkan semuanya dalam neraka Jahannam. Dan di atas neraka Jahannam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sedang di kanan kirinya ranjau dan duri-duri. Sedang orang-orang yang berjalan di batasnya ada bagaikan kilat, bagaikan angin yang kencang. Ada yang selamat, ada yang luka terkena bontolan duri, ada juga yang terjerumus muka ke dalam neraka. Allah Akbar. Tu keadaan akan datang yang kita bimbangi akan berlaku. Tu pasti berlaku, tak kecuali kita daripada bab berlaku tu. Sebab tu sekarang diingatkan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dengan SOP baru kita. Carilah jalan untuk beringat dengan Allah Ta'ala. Samping kita dah lebih 4 bulan masih lagi PKP. Sekarang PKP betul, masih pakai lagi masker. Tu masker ni yang akan jadi ikon akan datang. Ikon apa? Ikon anak cucu cicit kita. Kita besok tua kita, cucu cicit kita tunjuk orang Indonesia panggil masker. Ditunjuk ni, kita akan teringat tahun 2020. Betul? Allah, tuan-tuan. Tahun 2020. Benda yang tak pernah diceritakan oleh orang tua kita, mbah kita, nenek kita, tok wan kita, ulama-ulama dulu pun tak pernah cerita sebenarnya yang berlaku sekarang ni. Allah, tuan-tuan, hebatnya yang dipanggil unexpected, yang kita tak ketahui jadi macam ni sekarang ni. Tu ya, hebatnya Allah Ta'ala nak memperingatkan kita. Dibimbangi kemungkinan dalam ulama-ulama cerita sekarang, dibimbangi kita ni leka sampai ke tahap takut melayang-layang, kata Ustaz Fazrul dalam Quran Time, My Quran Time. Betul? Ada follow tak ada follow? Satu hari 4 kali, tuan-tuan. Sehari 4 kali diulang. Allah bagi kita virus yang paling hebat dalam dunia, yang masih lagi terus merebak di US sampai 3.5 juta. Betul? Dah hampir 3.5 juta. Di India 1 juta dah. Di Brazil dah 1 juta lebih. 2. Tu masih berkembang. Tapi samping yang hebat-hebat virus yang Allah bagi sekarang ni, Allah bagi di Malaysia, tanah semenanjung Malaysia, bagi negara nama-nama Malaysia ni, Allah anugerahkan Al-Quran, My Al-Quran Time. Betul tak betul? Seumur hidup saya tengok TV daripada kecil, inilah pertama kalinya Quran dipampangkan di depan mata, diterbitkan di depan mata kita untuk kita ulang, untuk kita tilawah, untuk kita tadabbur, untuk diterjemahkan, dipanggil ulama-ulama untuk ditafsirkan di depan mata sehari, sejam kali 4 masa. Berlaku tak berlaku sekarang? Tuan-tuan, itulah hadiah yang Allah bagi dekat kita sekarang.
kalau kita tak terjemahkan juga, kalau kita tak terikutkan juga yang dikira oleh TV Al-Hijrah sekarang sampai 21 juta yang follow. Betul? Bukan di Malaysia yang mengikuti, sampai ke Palembang, sampai ke Sumatera, di UK, semalam di Kanada, di Toronto, semua cukup tuan-tuan. Kalau kita di sini kan Bukit Puchong, bandar Bukit Puchong tak follow satu portion daripada yang ditargetkan oleh TV Hijrah dengan Mufas penganjur dia, 604 muka surat, 604 hari, setahun lebih. Betul? Targetnya untuk habiskan 30 juzuk. Kalau kita tak terikut satu portion, satu masa dalam 604 hari itu, tuan-tuan agak-agak nak menghadap Allah Ta'ala nanti macam mana tuan-tuan? Agak-agak nak boleh jawab tak dengan Allah Ta'ala? Ya, belum sampai bab ni, kedahsyatan kiamat ni. Besok di akhirat, atau masuk ke dalam liang lahat yang amat gelap. Ni tengah subuh ni pun lagi gelap. Kejap lagi matahari terbit akan gelap. Agak-agak kita boleh jawab tak dengan Allah Ta'ala? Kita tak terikut satu patah ayat yang ditunjukkan sekarang Allah melalui TV hebat sekarang. Kita tak tengok langsung, agak-agak boleh tak kita jawab tuan-tuan dengan Allah Ta'ala? Bukalah minda kita, ya, sebab Tuhan tunjuk dengan peringatan yang hebat, dengan virus yang hebat, sampai kita tak boleh salam, sampai kita tak boleh peluk mak kita, bapak kita. Bukan Ramadan, sebelum Ramadan ini dah berlaku. Betul? Sebelum Ramadan lagi. Allah tuan-tuan, saya pun tak terkata apa, ya. Tu ceritanya. Sampai kita tak boleh berjumpa raya, sampai kita tak boleh terawih. Akhirnya kita terawih sejarah dalam dunia, terawih sejarah dalam hidup, terawih di rumah sebulan. Betul? Kalau terawih lah. Tapi kadang-kadang ada tempat orang tak tahu, ilmu tak ada. Terawih tu wajib di masjid dan di surau. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Mungkin kesilapan teknikal, AJK tak bagi tahu boleh sembahyang tarawih sebenarnya di rumah, betul? Tapi tak diinfokan, tak ada knowledge. Akhirnya orang tu sebulan Ramadan yang lepas waktu PKP, sebulan tu dia tak sembahyang tarawih tuan-tuan. Saya tanya, kenapa pak cik tak sembahyang tarawih? Ingatkan kat masjid aje. Pak cik tak hafal selawat-selawat tu, dia kata. Walhal boleh sembahyang sendiri tak sendiri? Boleh sembahyang sunat sendiri. Tarawih. Ni berlaku tuan-tuan. Sedih tak sedih? Sedih. Bukan muda, dah berumur, tapi miss sebulan Ramadan tu macam tu saja. Ni berlaku tuan. Sebab tu jadi jawatan kuasa ni kena info betul-betul. Boleh sembahyang sunat tarawih, boleh baca Quran di rumah. Kadang-kadang tak tahu, pasal dia lurus sangat, tak tahu apa yang sepatutnya. Ni berlaku. Tu Allah tunjukkan kita. Akhirnya kita tarawih, akhirnya sembahyang raya di rumah. Yang hebat boleh baca khutbah di rumah. Betul? Allahu Akbar. Macam-macam style, macam-macam fashion, sampai pakai penyapu mana ada untuk pakai tongkat untuk jadi khutbah. Tu viral semua macam-macam. Ni tu Allah tunjukkan kita untuk rapatkan silaturahim. Yang satu keluarga sebelum ni memang jauh silaturahim. Kadang-kadang kita terlupa sampai kita tak boleh salam. Pasal apa? Waktu kita boleh salam dulu sebelum PKP, kita kadang-kadang salam tak sempat salam, balik terus. Lepas sembahyang cabut balik terus, tak nak salam. Kalau salam pun salam 5 tahun bersalam tiap-tiap waktu, 5 tahun bukan sikit lah, 5 tahun bersalam, tak pernah tengok muka dia. Tak sedar tu jiran yang dekat. Tu Allah ajar kita. Dengan adik-beradik tak salam, akhirnya cukup masa Allah bagi betul-betul tak salam. Berlaku tak? Berlaku. Berlaku tuan-tuan. Sombong dengan adik-beradik, status lain, pangkat lain, harta lain, kereta lain. Raya bukan puasa, raya. Walhal baru Ramadan. Bila berlakunya Ramadan, maksudnya ada huruf ta, qaf, waw, ya. Ta, tawaduk, malu dengan Allah Ta'ala, tunduk kita dengan Allah Ta'ala, sayangkan adik-beradik kita. Betul? Tapi bila sombong bab tu, berlakunya bab sombong, apa jadi? Allah bagi betul-betul tak salam, bagi betul-betul tak berjumpa adik-beradik.
Dengan orang tua lagi dahsyat. Kadang-kadang kita tak nak jenguk waktu Ramadan. Waktu bila? Waktu raya baru kita tengok. Akhirnya Ramadan Allah bagi tak jumpa terus Ramadan. Ni kena renung kita. Nampak? Pasal apa kita selalu goris hati orang tua kita. Kita kadang-kadang tak perasan. Kita boleh buka puasa di masjid hebat, buka puasa di surau hebat, sahur hebat, qiyamulai hebat, tapi tak dan qiyamulai dengan kedua ibu bapa kita. Tak dan bersahur dengan kedua mak bapak kita. Tak dan berbuka dengan kedua mak bapak kita. Allah bagi tak sekarang? Allah bagi terus tuan. Sampai tak beraya, sampai tak bersahur, sampai tak berbuka. Tu macam-macam pengajaran ni kita kena renung. Ya, janganlah cari pasal dengan Allah Taala. Ni diperingatkan Allah Taala, ya. Allah tu dah bagi Quran, ya. Semalam dia ulang, saya catatkan sikit ni. Dicatatkan ulangan semalam, ya. Ya, hebatnya Quran ni daripada surah Al-Fatihah sampailah hujung dia terlalu hebat, ya. Sebab tu kena cari baca Quran ni, kena belajar kan. Cari tok guru yang terbaik untuk kita. Jangan main belajar sendiri je. Ya, pasal apa? Bila baca Quran dia memandu kita sebenarnya. Ya, menterjemahkan, dia pepandu kita. Kalau kita usik juga Quran, tak tengok juga Quran depan mata, apa yang kita nak dipandukan, tuan. Ni yang kita bimbang, ya. Kita berkaitan dengan ilmu. Maksudnya bila ada Quran ni, baca je Quran dengan mengaji, belajar, kita dapat satu yang paling hebat, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat mengenal Allah. Tuan-tuan, sekarang siap ada sinopsis. Mula-mula nak belajar dah ada siap sinopsis. Siap pakai PowerPoint dah cukup. Sinopsis apa? Dia punya poin-poin penting waktu dalam pelajaran Al-Quran. Tu dapat mengenal Allah. Tu hebatnya Quran. Sepatutnya macam itulah. Bila kita nak mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, betul. Kita dididik untuk mengenal Allah Ta'ala. Dalam Quran pun hebat diceritakan mengenal Allah Ta'ala. Allah tu mengenalkan diri, diintroducekan di Allah Ta'ala tu dalam Al-Quran. Tu contohnya, ya. Balik pada kitab tadi, ya, diceritakan oleh Rasulullah SAW, masa yang paling hebat besok di akhirat, waktu hari kiamat, ialah ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan ataupun berat. Itu yang kita bimbang. Bila masuk hari kiamat besok, kita tak tahu timbangan kita di mana. Ni Allah bagi peluang yang hebat. Masa masih ada lagi untuk memberatkan kita masuk ke dalam syurga. Inilah peluang, tuan. Orang lain tak ada peluang. Kita boleh hidup sampai subuh ni, ya? Kita boleh hidup sampai waktu subuh ni. Waktu duha belum tahu juga. Jangan yakin sangat. Pasal apa? Kita ni bakal jenazah, calon jenazah. Betul tak betul? Kita ni calon jenazah, tuan-tuan. Kata tuan guru almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, dah pergi, tuan-tuan. Dah pergi Ramadan itu. Kenal tak kenal? Ulama hebat tu, guru kami. 7 Ramadan Allah pilih dia. Malam Jumaat 12.30 malam Tuan Guru dah pergi. Nampak? Setengah jam dia pergi. Tuan Guru Habib Noh, Tuan Guru Habib Zainal ziarah dia. Ulama daripada Indonesia tu ziarah dia terus. Dibukakan muka dia, kain muka. Tuan Guru Habib Zainal kata apa? Allahu Akbar. Beruntungnya Tuan Guru Datuk Ismail Gamus malam Jumaat, malam Ramadan. Apa dia kata? Tuan Guru Datuk Ismail Gamus dah raya dulu 7 Ramadan. Faham tak faham? Ya? Raya apa? Raya yang paling hebat. Betul? Kita ingatkan raya 31 Syawal, betul? Tapi dia lagi hebat, 7 Ramadan. Kata Tuan Guru Ulama Indonesia tu, kata dia dah raya dulu sebenarnya. Allah, tuan-tuan, belum masuk lagi alam, satu lagi dah masuk di dunia ni. Allah tunjukkan rayanya Tuan Guru kita tu. Pasal apa? Pasal akhlak dia, adab dia, hebatnya di sisi Allah SWT. Saya memang ralat betul. Pasal apa? Seminggu sebelum dia meninggal, dia dah pesan
Jangan berhenti mengaji, jangan berhenti sampaikan ilmu. Dia dah pesan betul-betul. Dah masuk dalam track ni, jangan berundur. Apa nak jadi, jadi. Tu. Dia sampai meninggal pun masih lagi berdakwah, tuan-tuan. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kita kan dipesan oleh Rasulullah SAW, sampaikan walaupun satu ayat. Jangan kita diam. Diam tu memang betul boleh diam. Dalam kitab lama memang betul boleh diam. Diam macam mana? Diam berhenti membuat maksiat. Tu. Diam berhenti mendengar atau bercakap benda-benda yang tak bermanfaat. Tu dipesankan. Ni Tuan Guru pesan. Antaranya Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan, tuan-tuan, kalau malam-malam tu nak tidur tu jangan terus tidur. Kita dah diingatkan macam-macam, betul? Dah diingatkan Allah Ta'ala dengan keadaan semasa sekarang ni. Jangan kita buat perangai lagi dengan Allah Ta'ala. Nak tidur tu, kata Datuk Ismail Kamus, ataupun yang terbaru sekarang, Tok Ku Pasir Gudang. Kenal? Tuan Guru Tok Ku Pasir Gudang, Ustaz Esa Deraman. Tengah viral ni, tengah panas daripada Pasir Gudang. Orang Terengganu tapi duduk Pasir Gudang. Ustaz, apa dia pesan? Sama dengan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kita ni dah tak ada masa lagi sebenarnya. Bila dah tak ada masa lagi, jangan rasa yakin kita boleh hidup lama lagi. Dah tak ada masa, cari jalan singkat, jalan yang paling dekat untuk mendekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari, dah urgent sangat. Dah tak ada cara lain, dah tak ada pilihan lain. Bila-bila kita akan dipanggil Allah Subhanahu. Tapi kita masih jauh lagi dengan Allah Ta'ala. Caranya, tuan-tuan, antara pesanan Tuan Guru, caranya nak tidur tu pun kita ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur pun masih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nak tidur, jangan tidur macam tu saja, tuan-tuan. Kata Datuk Ismail Kamus, ambillah wuduk. Ambillah wuduk. Dah wuduk, takkan kita dah lap, betul? Apa kita buat? Solat sunat wuduk, solat sunat taubat sebelum tidur. Dibimbangi kita akan pejam mata terus waktu kita lelap. Betul tak betul? Tengah-tengah pejam, kata Tuan Guru. Tengah-tengah pejam besok nak subuh, tak celik-celik kita. Dah berlaku dah? Dah berlaku. Tengah celik pun kadang-kadang tak boleh pejam-pejam. Tak boleh pejam. Pasal apa? Dah meninggal tengah-tengah celik. Berlaku dah? Berlaku juga. Akhirnya orang tak, yang meninggal tu mata celik, tak boleh tutup kelopak mata. Tak terdaya dia. Tu dipanggil tawakal yang paling hebat. Berserah terus. Apa nak jadi? Pasal apa? Masa bila tu masa dah jadi jenazah. Siapa yang katup mata dia? Siapa yang katupkan kelopak mata dia? Orang lain, tuan-tuan. Tak terdaya lagi kita nak katup mata. Tu kadang sultan nak katup pasal apa? Terbeliak mata. Terbeliak pasal apa? Terbeliak melihat roh dia keluar secara tiba-tiba. Tengok roh dia keluar pada ubun-ubun. Mati dah aku rupanya. Tu paling hebat. Tapi yang paling hebat waktu dalam liang lahat. Habis semua orang balik, selesai pengkebumian kita, selesai majlis talqin macam-macam, dah selesai semua, balik, bukan 7 langkah, bukan 7 tapak, selesai program pengurusan jenazah, datanglah 2 makhluk yang paling hebat. Apa dia? Malaikat Munkar dan Nakir. 2 tu datang. Allah, tuan-tuan, dalam kitab ni tulis macam-macam style, macam-macam fashion, macam-macam hebatnya 2 makhluk yang kita tak pernah jumpa. Yang dah jumpa memang tak balik-balik jumpa kita balik, tuan-tuan. Tak pernah cerita. Ni kitab ni tulis. Terlalu hebat. Datang 2 malaikat tu, barulah kita sedar, mati dah aku. Masa tu 100% kesedaran kita. Sebab tu ni sekarang Allah bagi peringatan, bukan bagi peringatan, Allah bagi lagi hadiah Al-Quran untuk kita. Kenalah ada bab kesedaran, tuan-tuan. Kita dah ada ulama di atas sana, dah ada ulama mentadbir kita, menasihati pentadbiran. Jangan kita kongkong lagi, jangan kita rigid lagi iman kita. Bukalah minda kita balik pada Al-Quran untuk memandu kita di dunia ni.
supaya kita selamat di akhirat. Boleh tuan-tuan? Tu antaranya cari jalan. Nak tidur tu dengan Allah Ta'ala, wuduk kita, solat sunat kita. Kemudian ada surah Quran nak kena baca, nak menyelamatkan kita daripada himpitan Quran, himpitan tanah. Surah apa? Surah Al-Mulk contohnya. Yang lagi hebat, ambil 10 yang awal dan 10 yang akhir surah Al-Kahfi. Tak baca semua. Kalau tak daya boleh baca semua. Kalau tak mampu, 10 yang awal, 10 yang akhir. Zikir, kata Datuk Ismail Kamus, zikir bukan waktu semayang ni, waktu lepas semayang. Zikir nak tidur tu ada. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Tu Suratul Kursi 3 kul, baru kita boleh lelap. Tu nak tidur tu kita dekat dengan Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Nampak? Habis syaratnya jangan baring, duduk. Bila zikir tu duduk, bila baca Quran tu duduk. Kalau zikir 33 kali tu tak dan 33 tuan-tuan, dia akan jadi 3 saja. Ya, subhanallah, subhanallah, inna lillah. Tu tidur dah kita. Tu kelebihan kita. Tu kalau baca Quran pun macam tu juga. Al-Mulk, jangan baring. Kita boleh baring betul, pakai handphone, janganlah. Tak dan tabarokal. Ya, tak dan. Ya, bawa bismillah je, lelap terus. Tu yang paling hebat, bismillah 21 kali. Itu orang tua-tua pesan betul, daripada kecil kita dengan. Tapi itulah yang hebat, dengan nama Allah. Ya, automatik bila baca sebut aja bismillahirrahmanirrahim 21 kali, automatik kita sebut. Dalam kitab Al-Jawhar Al-Mahub kita sebut nama Allah Ta'ala 3000 sebenarnya. Contoh, nama Allah Ta'ala bukan 99, ada lebih lagi. Tu yang kita jumpa Ya Hanan, Ya Manan, kitab-kitab lama. Kitab Quran ada 99. Disebut oleh Tuan Guru, ada lagi 1000 pada para malaikat. Ada 300 pada kitab Zabur, kitab Injil, 300 kitab lagi. Zabur, Injil, satu lagi Taurat, 300. Jadi 999. 1000 pada para malaikat, 1000 ada para nabi dan rasul. 2999. Satu lagi ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup 3000. Bukan saja-saja kita sebut bismillahirrahmanirrahim tu saja-saja, tak. Dengan nama Allah Taala. Tu hebatnya bismillah. Nak tidur pun bismillah. Ya, nak kerja pun bismillah, nak bergerak pun semua dengan nama Allah Ta'ala. Tu boleh tuan, ya, dipesankan oleh Tuan Guru, cari jalan yang selamat untuk menghadap Allah Ta'ala. Tu nak tidur pun dengan Allah Ta'ala, bangun tidur pun kita terus sebut nama Allah Ta'ala. Tu bernapas kita, boleh kita datang masjid, datang surau. Ni ceritanya tuan. Ya, sebab tu ni dengan SOP baru kita disiplinkan diri. Kena sabarlah, ya, ada masanya. Sebab tu Allah tunjukkan sekarang, bila Allah hadiahkan Quran, orang ikut sampai 21 juta, seluar negeri ke dalam negeri pun. Tengok hebatnya makhluk yang kecil tu, yang duk mengerjakan di Amerika, di Itali, di US, di India semua ni. Macam mana kat Malaysia sekarang? Makin lama makin berkurang barakahnya, kesannya. Tak ada lain tuan-tuan, kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Makhluk terkecil je. Ya, dulu dengan Abraha, ingat Ababil, burung kecil. Habis Abraha. Jangan main. Ni kita yang tak nampak, yang benda yang tak diceritakan orang, unexpected. Dahsyatnya peringatan Allah Ta'ala. Sampai semua follow. Dulu kutuk orang tak pakai niqab. Orang kutuk-kutuk orang pakai niqab, betul? Tutup muka. Sekarang suami isteri pakai niqab. Sekarang laki perempuan pakai niqab. Tu pakai mask. Jangan. Ya, yang Allah suruh tu buatlah. Jangan kita main-main. Ni kena renung kita. Balik pada kitab tadi, yang pertama kita bimbang ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan ataupun berat. Bimbangkan tu. Kena bimbangkan. Takut tak cukup timbangan kita. Sebab tu jangan berhenti. Bab zikrullah ni jangan berhenti. Kita duduk menghadap TV tengok Quran pun dapat tak pahala? Dapat tuan-tuan. Dapat. Bukan dapat pahala, dapat cerita, dapat bau kita kenal apa dia harut marut dalam Quran. Betul?
Baru kita dengar cerita zaman dulu. Hebatnya perangai Yahudi. Kedegilan ni sampai sekarang masih tak berubah. Itulah Yahudi. Bijak memang bijak. Kaum yang terpilih. Kaum yang pernah makan barang-barang surga. Makanan daripada surga. Zaman Nabi Musa. Tapi kedegilan tu memang Allah tunjuk untuk jadi teladan kita. Jangan buat perangai macam Yahudi. Degilnya, busuknya hati. Perangai tu semua ada bab Yahudi. Ni itu bukan untuk Yahudi saja, untuk diingatkan kita ni jangan buat perangai macam tu. Bersihkan hati, bajakan iman kita. Yang kedua dalam kitab ni, Nabi kata, Nabi Muhammad SAW ketika menerima lembaran catatan amal ataupun suhuf, sehingga ia terima sama ada dari kanan ataupun kiri. Itu yang kita bimbang. Harap-harap tempat yang terbaik. Jangan daripada belakang, sebenarnya daripada depan, daripada belah kanan. Diary kita. Sebab tu jangan kita rasa kita ni lari pada recording pada Allah Ta'ala. Tak. Malaikat kiri kanan catat. Yang paling hebat catatan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dalamnya Allah tahu perangai kita. Busuk ke, wangi ke, perangai dalam kita ni, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Sampai pukul berapa ya? Tak ingat. Sampai suruh. Ingat kata ya? Dah masuk belum? Sekejap lagi ya. Okey. Tu kita diingatkan. Yang ketiga, ketika keluar dari neraka, ada naga lalu mengepung mereka dan berkata, aku diserahi 3 macam. Orang yang mempersekutukan Allah dengan lain Tuhan, orang yang kejam atau penentang ataupun zalim, dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Ni kalau dah ahli neraka tu ditunggu pula ular yang hebat. Pasal apa? Perangai 3 golongan ni. Yang pertama, orang yang mempersekutukan Allah. Dia tak yakin dengan Allah Ta'ala. Dia yakin dengan benda-benda pelik. Janganlah. Walaupun zaman touchscreen sekarang ni, tapi orang masih lagi dengan tangkal, dengan sihir dan macam-macam. Berlaku tak berlaku sekarang ni? Masih lagi berlaku. Allah, tuan-tuan, benda-benda yang syirik ni dipercayai macam-macam. Janganlah, berhentilah bab-bab tu. Kita ada Al-Quran, nak jadi perubatan. Ada tak Quran? Ada. Darus Syifa pakai Quran. Syifa. Al-Fatihah tu syifa. Ubat. Kenapa nak pakai benda-benda pelik-pelik? Betul memang berlaku bab sihir. Nabi kita berkena sihir. Nampak? Daripada zaman dulu lagi. Itu kena renung. Janganlah ikut perangai bab-bab ni. Ni mempersekutukan Allah Ta'ala dan yang kejam, penentang, zalim. Ini pun sama juga, orang yang kejam dan zalim. Siapa? Satu lagi dia kezalim dengan diri dia sendiri, satu lagi zalim dengan orang lain. Janganlah kita zalim dengan diri sendiri. Allah bagi peluang depan mata Quran, kita tak nak follow, tak nak ikut, tak nak belajar. Zalim tak kita? Zalim. Tak payah pergi masjid, depan rumah TV. TV bukan kecil macam ni tuan-tuan. TV sebesar-besar TV, betul? Tengok TV sebelah tu, tengok. Kecil ke besar? Allah, tuan-tuan, melekat kat dinding, betul? Dulu TV kaki berkaki, 4 kaki dia. Memang kecil tu. TV kaki 4. Siap roller shutter, betul? Horizontal. Allah, tu zaman TV 3 pun naik warna pula. Tu zaman dulu berkaki 4. Mak kata ustaz-ustaz dah kena penyakit kenciman ni, potong 4 kaki melekat kat dinding, betul? Tu TV sekarang. Kadang-kadang tak payah pakai beli TV tu, terus tembak pakai LCD. Boleh tak? Sebesar-besar TV, tuan-tuan. Kalau tengok Quran, tak tengok juga Quran depan TV. Mana nak jawab dengan Allah Ta'ala? Ni, jangan kita zalim. Kemudian zalim satu lagi, zalim apa? Zalim dengan orang lain, dengan keluarga kita. Jangan dizalimi sampai tak tahu, sampai jahil bab Quran, sampai jahil bab sembahyang, sampai jahil nak buat kebajikan. Tak ada panduan. Tu kita zalim sebagai pemimpin di rumah. Jangan sibuk, kadang kita ni sibuk pemimpin di luar, betul? Kita sibuk sangat pemimpin di luar, mengata sana mengata sini. Kita tak sedar yang dalam rumah tu kita jadi pemimpin. Tak ada panduan di rumah kita. Tak ada siapa yang lead dalam rumah kita. Kita zalim sebenarnya. Yang seterusnya, ketika diringkus ya, dan tidak dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Ini pun sama juga. Tak yakin ada bab kiamat. Tu pun sama juga akan ditunggu oleh
neraka. Maka diringkus semua orang tersebut lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahanam. Dan di atas neraka jahanam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sedang di kanan kirinya ranjau dan duri-duri. Ranjau dan duri-duri sedang orang-orang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat, bagaikan angin yang kencang. Maka ada yang selamat, ada yang luka terkena bontolan duri dan ada yang terjerumus muka ke dalam neraka. Allah Tuhan. Ini bergantung dengan perangai kita dalam dunia. Hebat kita di sisi Allah Ta'ala, macam kilat kita jalan atas tu titian sirat. Minta daripada sekarang tuan-tuan, jangan kita tangguh bab minta nak meniti titian sirat besok. Kita meniti titi yang kita naik kereta tu lain cerita, betul? Senang kita jalan, tapi yang ini macam rambut tajam macam pedang. Macam mana kita nak melintas tuan-tuan? Ini bergantung dengan perangai kita di dunia ni. Cari jalan dekat dengan Allah Ta'ala supaya kita lebih hebat besok nak melintas ataupun nak meniti di titian sirat. Ada yang macam kilat, ada yang macam angin, ada yang macam yang selamat, ada yang merangkak pun ada. Sahabat Rasulullah SAW, Nabi kata, kau besok masuk surga tapi merangkak. Saya tak ingat nama sahabat tu, orang kaya. Waktu dia masuk masjid tu, Nabi dah angkat takbir dah. Nabi tahu dia datang lambat. Bukan masbuk. Kita, kelebihan kita lebih pada masbuk, sampai digelar semayang al-masbuki. Betul? Kita ni, kita je level. Sahabat tu tak sama takbir dengan Rasulullah SAW. Nabi tegur dia. Kemana? Kelambat. Kenapa lambat? Dia sibuk dengan perniagaan dia, niaga. Nabi tegur, kau masuk surga tapi kau sembahyang tak sama takbir dengan tok imam. Dia kata, besok masuk surga, kau merangkak masuk surga. Confirm masuk surga, tapi dia merangkak. Ni cerita. Nak bezakan kita ni sekarang macam mana tuan-tuan? Allah, jauh kita. Tak tahu macam mana merangkak ke macam mana kita besok di akhirat. Mohon pada Allah Ta'ala, ya. Nabi memang sayang kita, ya. Akhir zaman, umat akhir zaman ni memang Nabi tahu memang sayangkan Rasulullah SAW. Cari jalan untuk kita tidak terjerumus ke dalam neraka. InsyaAllah good. Dah sampai waktu dekat syuruk ni. Betul, 7 suku dah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ni kita kena ikut SOP tuan-tuan. Tak kena SOP kan tak boleh masuk pula dia. Ya, cari jalan, ikutlah disiplin. Bukan saja-saja, tapi inilah sebenarnya yang ditunjukkan Allah Ta'ala pasal perangai kita yang terlampau leka dulu. Cari jalan, kita follow, kita bab SOP, datang ke masjid macam mana, kena register macam-macam. Tak apa. Tapi bersyukur kita boleh sembahyang, bersolat, datang ke rumah Allah Ta'ala. Tapi jangan buat perangai yang lama-lama lagi. Yang dulu-dulu tu tinggalkanlah, cukuplah. Bila Allah bagi peringatan ni, kita stop terus. Ada peluang Quran, tengok Quran. Tuan-tuan, hari ni muka surat baru tuan-tuan, muka surat 29. Jangan miss. Ya, dekat TV tak ada, dekat handphone ada tak? Ada tuan-tuan, live YouTube, live Instagram, live Facebook, semua cukup tuan-tuan. Tak ada alasan tak tengok tuan-tuan. Kalau kita tak tengok juga Quran depan TV tu yang diterjemahkan oleh 2-3 orang ulama tu dengan tilawah daripada 2 qari daripada Terengganu, betul? Tirmizi dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz seorang tu anak murid Tuan Guru Datuk Ismail Gamus yang badan besar tu. Semua tu kalau kita tak ikut juga, kita tak terjawab besok dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Hadiah yang paling hebat bukan duit, bukan harta, bukan tanah, bukan pangkat. Itulah hadiah yang paling hebat Allah bagi. Takkanlah kita nak buat perangai macam Yahudi dulu, dapat kitab daripada zaman Taurat, Nabi Musa punya cerita dulu, dilempar ke belakang, sombong. Sampai zaman Rasulullah SAW pun dia masih lemparkan lagi bab kitab yang di ayat-ayat Allah Ta'ala dilempar ke belakang. Sombongnya manusia. Kita jangan buat perangai macam tu. Nak selamat tak ada lain pesanan Rasulullah. Nak selamat mesti ikut Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa tuan-tuan, cari jalan, follow lah apa yang Allah tunjuk. InsyaAllah, minta maaf ambil masa, mohon
mana yang baik daripada Allah Ta'ala, mana yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu shiratal ladzina InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya nak mohon tuan-tuan doakan anak saya 3 orang di Turki, di 3 tempat berlainan, masih lagi PKP sana. Nah, sedang pulun kitab, mohon doakan tuan-tuan di sana. Tahfiz Sulaimaniyah. Quran habis, kitab yang tak bagi. 3 tahun masih tak balik lagi. Mohon doakan. Kemudian siapa-siapa yang nak join korban untuk tahfiz ni ada di Malaysia, boleh 1 bahagian 700 masih dibuka lagi. Saya dah iklan itu dengan kawan-kawan di sini. Siapa yang nak join boleh melalui saya, kita sampaikan di tahfiz. Pasal tahfiz ni dia tak beli daging makanan di luar. Tahfiz ni dia menggunakan daging yang dikorbankan, yang disebut nama Allah Ta'ala. Inilah bekal dia untuk dia, bukan untuk orang lain makan. Ini untuk anak-anak yang mengaji Al-Quran. InsyaAllah boleh tuan-tuan, boleh melalui saya. Siapa-siapa yang sini ada buat korban betul? Ada juga kan? Ada buat korban di sini? Tak ada. Siapa yang tak berpeluang boleh join korban di sana, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syariyamna wa ghniya wa jina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahsanna bi izzati wal jabr wa tasanna bil malakut allazi la yamut. Isrif 'anna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.